إلى النبي محمد المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكافة الأنبياء والمرسلين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وخصوصا إلى حضرة الشيخ بن عطاء الله الأسكندري شاء الله لهم الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala musannif rahimallahu ta'ala fi kitabih, surat 31 bawah sekali tu. Wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yatazawwajuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Dan barang siapa ada berpindahnya kepada dunia, nescaya diperolehnya akan dia, atau kepada perempuan, nescaya dinikahinya akan dia, maka adalah pindahnya itu kepada yang berpindah ia kepadanya. Jadi cerita kita ni iaitu berkaitan perjalanan hidup kita. Kita kena tentukan perjalanan hidup kita yang sebenar. Sahabat tanya Nabi, apa itu Islam? Antaqul Rabbi Allah summa tastaqima kama umirta. Kamu kata Tuhan aku Allah, kemudian kamu beristiqamah melaksanakan seluruh perintah Allah, perintah suruh dan perintah larang. Perintah suruh kita buat, perintah larang kita tinggal dalam seluruh aspek kehidupan kita. Itulah hala tuju kita. Sama ada inna salati atau wa nusuki atau wa mahyaya atau wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salat aku, ibadat aku, urusan hidup aku dan urusan mati aku semata-mata bagi Allah. Mesti diatur dengan yang disusun oleh Allah. Apa juga kita buat, kemudian mesti kita buat kerana Allah. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wala yusyrik biibadati rabbih ahada. Siapa bercita-cita nak bertemu dengan Tuhan dia dalam keadaan Tuhan redha dia, jalan dia falyamal amalan salihan, mesti buat amal soleh. Dalam mengerjakan amal soleh itu wala yusyrik biibadati rabbih ahada. Jangan mensyirikkan Allah, yakni syirik khafi, riya, ujub, takabur jangan ada. Buat ibadat mata-mata lillahi ta'ala. Itulah hala tuju kita. Kalau kita dapati hala tuju kita tak betul, apa betul itu je. Jangan jadi apa kaldai kisah gandum. Cerita mula-mula duduk pusing kot tu, pimai-pimai tu. Dari satu pahaman tak jumpa Islam. Pandang timur, pandang barat, pandang selatan, cuba pandang kiblat, pandang Baitullah. Jadi kalau kita dapati urusan hidup kita tak selari dengan Islam, tolong pun betul. Pasal umur kita makin lama makin lanjut.
Perjalanan kita makin dekat, kubur makin hampir. Kita bimbang kita dengan Allah makin jauh. Kalau tak ikut bagaimana yang diatur oleh Allah dalam urusan hidup kita, kita makin jauh daripada Allah Ta'ala. Tapi kalau kita atur hidup kita, sama ada makan minum kita, pakai patut kita, rumah tangga kita, perniagaan kita, mengikut acuan Allah, kita makin dekat dengan Allah, dengan syarat niat yang ikhlas. Itulah perjalanan kita. Kita makin dekat dengan kubur ni, makin nak mati, dekat mati. 3 selender orang kata, 3 selender. Dua dia tengok 3 selender semua dah ni. Kalau main bola sepak dia panggil injury time. Masa kecederaan. Tahu masa kecederaan? 45 minit paruh masa pertama, 40 minit paruh masa kedua. Sejam setengah. Dah habis dah sejam setengah, tapi permainan masih diteruskan. Masa tu dipanggil masa kecederaan. Bila masa kecederaan, referee dia tengok jam ya. Whistle dah bau kat mulut dia. Dia tunggu masa nak print. Dia print je, habislah permainan tamat. Kita bimbang malakal maut, letak whistle kat mulut. Dia tunggu nak print kita ni. Kita tak ada masa dah. Hala tuju kelain. Kita kena fokuskan ibadat kita, kerja buat kita, urusan hidup kita betul-betul ikut acuan Islam. Makin lama kita makin berjalan, makin dekat, makin dekat, makin dekat. Bila betul hala tuju kita, perjalanan kita makin dekat, makin dekat. Tuan-tuan nak pergi Kuala Lumpur, pergi stesen bas, pergi kaunter, pergi cari tiket bas Kuala Lumpur. Di tiket tu dia sebut pukul berapa, bas nombor berapa, semua ada siap kan. Tuan-tuan naik bas itu, terus jalan, tuan-tuan berdoa minta sampai Kuala Lumpur. Makin lama makin dekat, tuan-tuan makin dekat dengan Kuala Lumpur. Makin lama makin dekat, makin lama makin dekat. Pasal apa? Betul bas yang tuan-tuan pilih. Tapi kalau tuan-tuan silap pilih, pergi naik bas Alostar, nak pergi Kuala Lumpur naik bas Alostar, makin lama tuan-tuan makin jauh daripada Kuala Lumpur. Makin jauh daripada Kuala Lumpur, bukan makin dekat. Wa hadainahu najdain, kami bentang kamu dua jalan. Jalan ke syurga, jalan ke neraka. Pilihlah. Tuhan bagi kita akal. Allah hantar kita nabi-nabi, turun kitab, hantar ustaz, hantar ulama, hantar pendakwa untuk bimbing kita. Kita tak ada alasan depan Allah kenapa tak mau ikut jalan yang betul. Wa anna hadza sirati mustaqimah fattabi'uh. Inilah jalanku yang lurus, ikutilah kamu akan jalan itu. Jalan dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah tuan-tuan yang kita duk bincang ni. Jangan silap jalan. Jangan silap jalan, nanti menyesal tuan. Kita duduk dunia tak lama. Saya pejam celik dah 72 tahun. Pejam celik mencelik, ada pantas masa berlalu. Baki-baki umur kita makin tinggal sikit. Kan? Kita tak ada masalah lagi nak buat kerja yang bukan-bukan. Tak ada masalah lagi tuan-tuan nak ikut jalan yang tak betul. Dua aja, syurga, neraka. Fa amma man saqulat mawazinuhu fa fi 'aishatir radiyah. Barang siapa yang berat timbangan amal ibadat dia itu, bagi mereka itu kehidupan yang bahagia di akhirat besok. Syurga menanti kita. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Sekiranya amal ibadat kita ringan timbangan dia, berat dosa kita, maka bagi kita ni Allah sediakan neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiya, abitu neraka hawiyah narun hamiyah. Api yang membara, yang tak mampu kita tuan-tuan alami, kita hadapi tak mampu. Betul tuan-tuan, Allah bawa Nabi tunjuk sungguh-sungguh. Nabi tengok mata kepalanya syurga dan neraka. Nabi tengok balik mai cerita kat kita. Bukan Quran tunggu saja, cerita saja. Allah bawa Nabi pi saksi sendiri. At-tala'tu 'alan nar lailatal mi'raj. Menjenguk aku ke dalam api neraka. Fara'aitu aksara ahlihal fukhara. Aku dapati kebanyakan masuk neraka tu
Gulungan orang fakir, fuqara. Minal mal ya Rasulullah, adakah mereka fakir harta? Nabi kata la, bal minal ilmi. Mereka fakir ilmu, bukan fakir harta. Jahil bidang ilmu tauhid menyebabkan iman dia tak sah. Jahil bidang ilmu fiqh, tak mengaji, menyebabkan ibadat dia tak sah. Jahil bidang tasawuf, dia bersifat memiliki dosa-dosa besar seperti sombong, riak, ujub, hasad, dengki, sedangkan dia tak tahu. Mengajilah tuan-tuan, dekatilah ulama. Kerana kita hadapi tuan-tuan zaman sekarang ni zaman yang mengelirukan. Badiru bil a'mal kakhita'il fitanun kakhita'il lailil muslim. Segeralah kamu beramal, Nabi kata, sebelum datang pada kamu fitnah agama yang diibaratkan malam yang gelap gelita. Tuan-tuan duduk dalam gelap, tuan-tuan tak boleh beza lah tuan-tuan. Mana hitam, mana putih, mana kuning, mana hijau, tak boleh beza. Gelap gelita. Tak tahu mana hak, mana batil, mana sahih, mana salah. Mufti Selangor, mesti Pulau Pinang ke betul? Siti Nurhaliza ke yang betul? Tuan-tuan agak mana betul? Siti Nurhaliza nak buat konsert 2-3 hari sebelum Ramadan. Mufti Pulau Pinang nasihat, tak payahlah, muliakan Ramadan. Netizen pukul Mufti Pulau Pinang kau-kau punya. Hingga akhirnya Mufti Pulau Pinang minta maaf kepada Siti Nurhaliza. Mufti ke betul? Siti Nurhaliza ke betul? Orang awam penin. Inilah zaman yang Nabi sebut duk ada depan kita dah tuan-tuan. Mufti wilayah nasihatkan orang Islam jangan pi konsert Coldplay, sebab yang bawa ni LGBT, buat LGBT. Tahu LGBT? Tak kenal jantan betina. Nasihat Mufti berbagai tak? 2 hari sebelum tuan-tuan konsert diadakan, pagi-pagi buta mereka tunggu siap dah. Cakap ulama tak pakai. Bahkan ulama-ulama dipelekeh. Ni Tok Guru ni mengaji tak habis, dia pula yang mengaji habis. Dia tak mengaji, dia kata Tok Guru mengaji tak habis. Kacau tuan. Inilah zaman kita tuan. Berbetulkan hala tuju kita, haluan kita, berbetulkan steering kita, betul-betul ikut jalan ni, jalan ke syurga, jalan yang betul, jalan yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada haluan tuju betul, berbetul pula niat. Tak cukup betul cara zahirnya saja, niat dia kena ikhlas kerana Allah Ta'ala, mencari mardatillah, nak mencari redha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa a'malikum walakin Allah yanzuru ila qulubikum. Allah tak perhati amal zahir kamu, tubuh badan kamu, tapi yang tempat menjadi perhatian Allah hati-hati kamu, niat yang ikhlas kerana Allah Ta'ala. InsyaAllah. Baik, ini cerita pasal hijrah ni. Kita dah baca dah dulu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Siapa hijrah kerana Allah dan Rasul, maka hijrahnya itu kerana Allah dan Rasul. Jadi besar pahala hijrah tuan-tuan, besar sungguh pahala hijrah, niat yang ikhlas kerana Allah dan Rasul. Apa-apa kita buat kerana Allah, kita berjuang kerana Allah. Man qatala litakuna kalimatullahi al-ulya fahuwa fi sabilillah. Siapa yang berjuang kerana nak menegakkan kalimah Allah yang tinggi, nak daulatkan hukum Islam, kata Allah, kata Rasul, fahuwa fi sabilillah. Itulah jihad fi sabilillah, pahala besar tuan. Malam tu tuan-tuan, Nabi tengok, Nabi lintas kubur Masyidah, bau wangi harum. Apa ni Jibril? Kubur Masyidah. Satu keluarga mati syahid, sampai baunya tercium oleh Nabi pada malam ni, pada malam Mi'raj. Nabi tengok pula tuan-tuan sekalian, ada orang bercucuk tanam. Sekali dia tanam sebiji benih, tuan-tuan, terus tumbuh, terus berbuah.
Dan orang lepas tuai, terus tuai. Nabi rasa pelik. Biasanya kalau padi, gandum, jagung, kita tanam, kita tuai. Tanam lain kan dah. Ni dah terus tuai. Apa ini Jibril? Inilah umat Tuhan hamba yang berjihad di jalan Allah dengan harta benda dan jiwa raga mereka. Mereka terus mengutip hasilnya di akhirat. Tuai di sana, sini tempat tanam, sana tempat tuai. Masalul ladzina yunfiqu amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabil. Allah buatkan misalan orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta benda mereka. Ibarat orang bercucuk tanam, sebiji benih dia tanam, tumbuh 7 tangkai. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Tiap-tiap tangkai 100 biji. 7 tangkai 700 biji. RM1 kita bagi, Allah ganda RM700 kalau niat kita ikhlas. Kalau niat untuk dipuji, tak ada nilai, tuan. Orang menuntut ilmu, man ja'al mautu wa yatlubul ilma liyuhya bil Islam wa bainahu wa bainal anbiya'i fil jannah darajatan wahidah. Siapa yang menuntut ilmu, dia mati ketika menuntut ilmu, tapi niat dia mengaji untuk apa? Liyuhya bihil Islam. Dia mengaji kerana nak menghidupkan agama Islam dalam diri dia, rumah tangga dia, keluarga dia, masyarakat dan negara dia. Itu niat dia mengaji. Tiba-tiba dia mati. Apa kata Nabi? Fa bainahu wa bainal anbiya'i fil jannah darajatan wahidah. Antara dia dan nabi-nabi duk syurga yang satu di akhirat besok. Tinggi nilai, tuan. Berbetulkan niat. Kerana niat ni roh ibadat. Kalau niat tak ikhlas, ibadat ibarat orang badan ada, roh tak ada, dia mati, kaku. Kita baca hari tu awal lagi. Al-a'malu suwarun khaimatun wa arwahu wujud siril ikhlasi fiha, kata Syekh Ibn Atta. Bermula amal-amalan kita ni ibarat tubuh yang berdiri, nampak rokok, sujud. Kalau dia tawaf, nampak dia tawaf. Dia berjuang, nampak dia berjuang. Wa arwahuha, ruh ibadat itu wujudu siril ikhlas fiha, wujud ruh ikhlas dalamnya, rahsia ikhlas. Ikhlas ni ruh. Bila dia ruh, dia makin hebat. Sebab dia hidup. Jadi perbetulkan niat pada Allah. Kalau lah tuan-tuan buat kerja ikhlas, kita lama hebat dah, tuan-tuan. Dah berapa puluh tahun kita merdeka? 52, 57. Ni dah tuan 2024, berapa puluh tahun dah? 71 tahun dah, 72 tahun umat merdeka. Kalau start daripada merdeka tu kita betul-betul niat memerintah nak laksanakan hukum Allah, hari ni Islam dah berkebar di tanah ayat kita, tuan. Tapi bila kita letak niat tujuan kerana lain, nak kaya, nak dapat jawatan, nak kayakan rumah, membanyakkan harta, apa jadi negara kita? Undang-undang Islam boleh dicabar oleh mahkamah sivil. Esok mereka nak buat demonstrasi, nak tunjuk, nak buat merimpun depan istana negara, nak pertahankan syariah. Dalam sebuah negara umat Islam paling ramai, hukum Islam tercabar. Tentang fikir habis. Sebab bukan agenda mereka nak tegakkan Islam. Inilah jadi macam ni. Kadang-kadang bukan saya nak kata, tuan, minta maaf, orang kafir lebih mudah mengamalkan agamanya di negara kita daripada kita sendiri. Nak mengajak payah, nak payahlah. Yang Islam ni semua payah. Tuan-tuan pernah dengar tak gereja payah buat program? Tokoh-tokoh Hindu, tokoh-tokoh Cina, dia bebas buat apa nak buat-buatlah, tak ada gangguan. Gangguan berlaku terhadap agama Islam. Tuan-tuan sedang tak sedang? Ini yang sedang berlaku. Apabila kita berjuang tak letakkan Islam kepada matlamatnya, hingga Islam jadi asing dagang di tanah ayak dia sendiri. Bila lagi nak sedang? Bila lagi nak insaf? Sampai jadi macam Singapura baru nak sedang? Macam tu kan? Atau macam mana? Fikir-fikirlah, tuan-tuan. Kalau cakap lebih-lebih lagi dia kacau pula. Tapi itulah realiti yang sedang berlaku di hadapan kita. Jangan seperti kata pepatah orang tua-tua, ayam dikepuk mati kelaparan, itik di air mati kehausan.
musafir lalu, rumah ditinggalkan, bunga di taman disunting orang. Yang lain aku lupa. Tak tu yang aku ingat. Kitab kita hilang dah. Mari kita sambung. Wallahualam. Qala musannif rahimallahu taala wa man kanat hijratuhu, maka barang siapa adalah hijrahnya itu, hijrah daripada Mekah ke Madinah, atau apa-apa juga kita nak buat perubahan dalam hidup kita, kita berniaga terlibat dengan benda-benda tak elok, benda kita nak tukar bagi Islam elok-elok, contoh itu memang hijrah lah. Dulu dia ni seorang penyanyi konsert apa semua, nak tukar jadi penyanyi nasyid pula, nak menyampaikan dakwah melalui nasyid-nasyidnya. Pun ada juga orang berubah macam tu. Macam-macam buat perubahan. Ada sahabat-sahabat kita dari Sungai Petani, tuan. Hari ni 20 orang pergi ke Pulau Pangkok nak tolong saya, nak pasang aircon. Sana panas, tuan, budak-budak panas. Kipas ni tak jalan, kena pasang aircon. Beli 6 biji aircon. Mereka tolong pergi pasang. Kita bagilah sikit-sikit minimum ayak. Nak bayar duit tak ada, tuan, duit kering dah. Mereka tolong buat aircon. Kalau tuan-tuan nak pergi ke Pulau Pangkok, nak pergi berehat-rehat apa, kita sediakan bilik-bilik, tuan. Bilik-bilik. Supaya tuan-tuan dapat rasa suasana pondok, sambil kita berseronok-seronok dengan anak isteri kita, mandi-manda dan sebagainya. Dan tuan-tuan nak pergi, saya cadangkan jangan pergi waktu cuti, cari waktu tak cuti, orang tak apa ramai. Kita sediakan tempat menginap dah ada, insya-Allah. Jadi kita boleh buat macam-macam, kita boleh buat, tuan. Ada seorang ni baru ni jumpa saya. Dia dengar kuliah saya pasal mi, orang kafir buat mi. Tentu punya bom minyak babi. Betul punya saya kata dia bom minyak babi. Sebab Cina sendiri bagi tahu kat saya, kami buat mi, kami bom minyak babi. Sebab itu dia tahan tak basi, dia kata sampai 2 minggu. Maka timbul kesedaran di antara pengusaha-pengusaha kita, buat mi, cari bahan-bahan yang ganti kepada minyak babi. Yang boleh mi tu boleh tahan lama. Cari bahan ganti lain yang halal. Dia kata buatlah, betulkan niat kerana Allah Ta'ala. InsyaAllah perniagaan kita maju dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada pengusaha-pengusaha dah ni. Saya pergi tuan-tuan dekat Bukit Minyak. Satu orang pengusaha bawa saya pergi melawat kilang dia di Bukit Minyak. Dia kata, Ustaz, saya 3 tahun tak pernah untung. Dia buat ni apa, bahan makanan apa yang buat pada ikan tu, apa? Fish cake, fish ball. Fish cake, fish ball, apa lagi kata tak tahulah. Saya sembang dia panjang malam tu. Dia bawa pergi kilang dia. Dia kata, Ustaz, yang menyebabkan tak boleh untung kan siapa? Kita terpaksa mendapat bahan ikan ni daripada mereka. Mereka jual kat kita mahal. Dia jual dekat orang dia murah. Lepas tu mereka boleh jual dengan harga yang murah produk mereka. Kita nak bersaing dengan mereka, terpaksa menghadapi masalah ni lah. Tapi setakat ni dia kata, Ustaz, kita dah boleh stabil dah, boleh untung tak, rugi tak. Dijangka dalam masa 2-3 tahun lagi mungkin boleh untung. Saya buat kerja ni, Ustaz, mata-mata fardu kifayah, nak melepaskan umat Islam daripada makan makanan yang syubhat. Saya kata alhamdulillah, ibadat. Kita jadikan ekonomi kita untuk ibadat kepada Allah dengan syarat niat betul. Kalau niat kita betul, tuan-tuan, nilai kerja kita buat tu nilainya tinggi. Imam Ghazali, tuan-tuan, dia buat ibarat. Dia ibaratkan ibadat kita bila Tuhan terima, harga dia tinggi. Seperti apabila, tuan-tuan, pemberian kita kepada raja diterima, nilai dia tinggi. Katalah contoh, raja nak mai kampung saya. Saya ada pokok durian, saya tanam durian, dah berbuah. Tak kira lah musangking ke lah ni, berkata ada jenis durian kulit hitam, yang tu mahal sekali, jenis apa pun tak tahulah, isi merah. Kita pun tanam durian tu. Bila dengar raja nak mai rumah kampung kita, kita pun nak jumpa raja, nak persembahkan durian kita kepada raja. Jumpa PA dia,
minta jumpa raja, nak menghadap raja. Ustaz nak buat apa menghadap raja? Nak persembahkan 5 biji durian saya pada raja yang saya tanam sendiri. Boleh saya cuba tanya tengok? Raja pun benarkan saya menghadap. Bukan betul itu, dia cerita dulu. Ni cerita saja, nak buat contoh faham, mudah faham. Bila raja panggil saya masuk, saya pun masuk. Ampun tuanku beribu ampun, sembah pati harap diampun. Sudilah kiranya tuanku menerima sembahan pati ini, 5 biji durian yang pati tanam sendiri. Ni sidik no kan ni? Saya tuanku. Beta sudi terima. Bila sultan terima, raja terima durian saya, agak-agak sultan nak bagi apa duit kat saya? Takkan RM50 kot. Berapa ringgit agak-agak? 5,000 tuan. Raja kata, menteri besar tuanku bagi 5,000 kat Ustaz Siddiq Noh. Bila durian saya diterima, nilainya 5,000, 5 biji 5,000. Kalau raja tak terima, berapa nilai durian saya? Kita jual tepi jalan, paling banyak RM100 ya. Itu pun kalau laku. Tak laku 3 hari, pokok ada barakah. Ambil getah ikat. Tak jalan juga, lama buat tempoyak. Apa nilai tempoyak? Begitulah ibadat, kata Imam Ghazali. Kalau ibadat kita Tuhan terima, nilainya cukup tinggi. Innal malaikata la tada'u ijniataha li talibin ilmi ridhaan bima yasna. Kalau tuan-tuan mengaji, Tuhan terima ibadat tuan-tuan mengaji ni. Malaikat turun kembangkan sayapnya pada tuan-tuan. Inna Allah malaikatahu ala samawati wa alal ardi hatta al-namlata fi hujriha wa hatta al-huta fil bahri la yusalluna ma'allimin nasil khair. Sesungguhnya Allah Ta'ala dan para malaikatnya, isi 7 petala langit, isi 7 petala bumi, hingga ikan-ikan dalam air, semut-semut dalam lubang, semua berselawat kepada orang yang mengajak. Saya main mengajak. Kalau Allah terima ibadat saya main mengajak ni, Allah selawat kat saya, malaikat selawat kat saya, isi 7 petala langit semua selawat kat saya, isi 7 petala bumi selawat kat saya, ikan dalam air berapa banyak tak tahu nak abang, semua selawat kat saya. Hatta Nabi kata semut-semut dalam lubang la yusalluna ma'allimin nasil khair, berselawat kepada orang yang mengajak agama. Tak ada nilai tuan. Tiba-tiba kita mengajak mana duit, mana tempat bagi duit lebih kita pergi, yang bagi sikit-sikit kita tak pergi. Bodoh, tak reti. Tak ada nilai tuan-tuan. Kalau ibadat kita Tuhan terima dengan syarat niatnya ikhlas. Letakkan niat semata-mata ya bertaruna fadlan minallahi wa ridwana, semata-mata mencari redha Allah Ta'ala. Inilah bekalan di akhirat besok yang kita akan tuai di sana. Betul perbetul niat kita. Satu, buat ibadat elok. Kedua, kita perbetulkan niat kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi barang siapa berhijrah ila dunia yusibuha, dia berhijrah bertujuan kerana dunia yang dia cari. Mungkin ada juga nak pergi hijrah, nak pergi meniaga sana. Meniaga tak salah. Niat dia kerana hijrah, pergi meniaga tak apa, nak meniaga tak salah. Tapi niat asal dia nak pergi hijrah kerana nak meniaga. Itu yang tak boleh lah. Itu tak boleh tu. Niat kerana Allah Ta'ala. Sampai sana nak meniaga tak ada masalah. Untuk kehidupan kita, nak meniaga cari pendapatan kita untuk menampung keperluan keluarga kita. Kalau Allah bagi kita lebih-lebih, kita nak sedekah, nak bantu Islam, jadikan perniagaan kita sebagai ibadat. Apa juga tuan-tuan sekalian, kerja buat kita untuk bantu kita buat ibadat, itu namanya ibadat, kata Imam Ghazali. Belah lembu, belah apa, nak cari duit, nak tampung keluarga. Yang perlu sangat-sangat keluarga kita yang terdekat, kita kena tampung. Kalau Tuhan bagi lebih, aku nak bantu yang lain, nak bantu masjid, bantu surau. Jadi maka perniagaan kita, ternakan kita, cucuk tanam kita dikira sebagai ibadat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi barang siapa wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha,
Barang siapa berhijrah kerana dunia yang dia cari haban-haban dunia, hijrah kerana haban dunia. Awi mra'atin, kerana dia berhijrah kerana wanita, yatazawwajuha, kerana dia nak kahwin. Nabi tahulah ada seorang, apa nama perempuan tu, Ummu Jamil. Apa nama Ummu Jamil? Ada seorang pemuda tu berkenan dekat dia, nak minang dia, nak kahwin dengan dia. Dia kata boleh, dengan syarat hang hijrah ke Madinah. Kalau hang sanggup hijrah, aku kahwin dengan hang. Dia pun hijrah lah kerana nak kahwin. Dapat kahwin dia lah. Pahala hijrah tak dapat. Rugi tak rugi? Kalau kita hijrah kerana Allah, kahwin, alamak, kahwin dah masalah apa nak kahwin. Ada perempuan kahwin dia lah. Buat payah kan. Perempuan kan seorang tu, banyak lagi perempuan. Kacau apa? Jadi Allah kira niat dia. Kalau dia hijrah kerana habuan dunia, dia dapatlah habuan dunia. Dia hijrah kerana nak kahwin, dapatlah kahwin. Fa hijratuhu ila ma hajara ilaih, maka hijrahnya itu mengikut apa yang dia niatkan. Niat kerana dunia, dapat dunia, tak dapat akhirat. Niat kerana kahwin, dapat kahwin, tak dapat pahala hijrah. Rugi tak rugi? Rugilah. Itu perbetul niat kita dalam usaha kita, kerja buat kita semata-mata kerana Allah. Saya sebut dari itu, pertama kita niat kerana menjunjung titah perintah Allah. Allah suruh kita buat. Yang kedua, nak menzahirkan rupa kehambaan kita kepada Allah. Kita hamba Allah, kerja hamba, ruka'an sujadan yabtaru nafadlan minallahi wa ridwana. Rukuk, sujud, tunduk, patuh perintah Allah, semata-mata mencari redha Allah. Jadi kita beribadat nak menzahirkan rupa kehambaan kita kepada Allah. Ketiga, kerana nak bertakarub kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Ibadat ni amalan yang membawa kita bertambah dekat dengan Allah, bertambah rapat dengan Allah. La yazalu yataqarrabu ilayya bin nawafil. Sentiasalah hamba-Ku yang nak menuntut hampir kepada Aku, mereka dapat hampir kepada Aku dengan ibadat-ibadat sunat. Ambil kesempatan tuan-tuan, ni Rejab nak pirah, mai pula Syakban. Jangan biar Syakban berlalu begitu saja. Bulan yang diberkati oleh Allah Ta'ala, pintu masuk Ramadan. Rejab ni tuan-tuan, pintu masuk Ramadan. Sahabat Nabi bagi tahu, kami melihat Nabi banyak berpuasa di bulan Syakban. Seolah-olah kami sangka Nabi berpuasa di bulan Ramadan. Makna bulan Syakban ni Nabi bulan yang paling banyak Nabi berpuasa selain daripada Ramadan. Bulan Syakban lah bulan yang hari yang paling banyak Nabi berpuasa. Dia pintu masuk Ramadan. Jadi kalau kita biasakan kita berpuasa di bulan Syakban, Ramadan dah jadi ringan tuan-tuan. Kalau kita tak puasa langsung bulan Rejab Syakban, kita bimbang tuan-tuan, kita tak dapat puasa Ramadan, yang dapat pasar Ramadan. Tahu pasar Ramadan? Dia biar makanan tak celuh tangan. Belilah laksa, beli sebungkus dah lah. Dia beli sekilo. Dia makan sekilo. Tuna yang nyok 1 jak, jadi ulak sawah tuan. Kunci Ramadan ni tuan-tuan, masa buka puasa tu. Fa iza sumta fanzur ala isya'in tuftir. Bila kamu berbuka puasa, kamu kena tengok dengan apa kamu berbuka. Pastikan makanan yang kita berbuka makanan yang halal. Yang kedua, jangan makan banyak. Tak boleh makan banyak, memang tak boleh. Kerana makan banyak, hati mati. Hati mati tak boleh buat ibadat. Nabi kata la tumitul qalba bikasratit ta'am wasyarab. Jangan matikan hati kamu dengan banyak makan, banyak minum. Banyak makan, banyak minum tuan-tuan, hati mati. Hati mati tak boleh buat ibadat.
Fa innal qalba kazar'i, kata Nabi. Sesungguhnya hati laksana tumbuh-tumbuhan macam pokok. Yamutu iza kasura alaihal ma. Pokok ni boleh mati kalau air terlampau banyak. Air pokok tenggelam, mai banjir, pokok mati, tuan. Di tempat saya, dekat pondok saya tu ada satu kampung nama Padang Serai. Situ terkenal dengan air termenung. Hampa tahu air termenung? Bila mai hujan lebat banjir, kampung tu banjir, dia air tu pi reti, nak balik tak reti. Tak reti balik, duk melenggur. Melenggur situ sebalik 6 bulan, bertakung di kampung tu. Sawit pun memang bertakung air 5-6 bulan, sawit pun mampu tu yang Nabi kata, bila banyak sangat minum makan akan mati hati. Makanlah macam biasa. InsyaAllah Tuhan tolong kita bulan Ramadan, tuan-tuan. Setan kena tambat. Yang duk kacau kita, setan dengan nafsu. Setan kena tambat dah, tinggal nafsu. Nafsu kita tekan dengan lapar. Karena nafsu kita ibarat, tuan-tuan sekalian, ibarat binatang. Binatang ni kalau nak bagi jinak, bagi dia lapar. Tuan-tuan ada belah kambing ke, kucing ke, apa-apa binatang lah, tak yang bagi makan. Dia kelitin kaki kita berjalan pun tak boleh. Bila kenyang, dia liak daripada kita. Kita tu begitu juga. Bila kita lapar, jinak hati dengan Allah. Mudah nak buat ibadat. Saya cuba, tuan-tuan. Ini pandangan Imam Ghazali. Saya cuba. Saya dulu ni ada belayam kampung. Dululah tak larat, tak awak dah, tak mampu dah. Naga tak ada. Saya belah 1000 ekor ayam kampung. Saya biasa belah 1000 ekor ayam kampung. Selalu saya bagi makan, lepas kuliah subuh saya pergi bagi makan. Hari tu saya tahap sampai ke asar, tak bagi makan. Lepas main asar, saya start motor pergi reban. Dia dengar motor kita dah pecah, macam nak pecah reban tu. Pumpang, pumpang, pumpang. Ayam tu. Saya masuk, tuan-tuan, dia kelitin kaki saya. Nak berjalan pun payah. Dia terbang atas bau, terbang atas kepala. Masa tu, tuan-tuan, dia cukup jinak. Hang boleh tangkap, boleh sembelih, senang lah. Luku kepala pun dia tak lari lah. Pasal apa dia jinak? Sebab dia lapar. Saya bagi makan 2 guni pelet, tuan-tuan. 2 guni saya bagi makan 100 kilo. Dia patuk-patuk tak tengok kiri kanan, patuk termolok sampai besar tu. Bila dia kenyang, tuan-tuan, dia buat tak peduli kat saya. Dia buat loi lah. Saya kata, woi, di tuan hang lah, porah, dia kata kat saya. Ayam porah kata kat kita. Betul, tuan. Bila kita kenyang, kita lupa Tuhan. Tapi bila kita lapar, kita jinak dengan Tuhan. Inilah pertolongan Allah untuk menjinakkan kita dengan ibadat. Jadi mai, tuan-tuan, jadikan Ramadan kali ini sungguh-sungguh. Kuncinya tu je. Siang-siang tuan-tuan baca Quran, zikir, apa-apa soal elok, jaga mata, jaga mulut, jaga telinga, jangan duk cakap, dengar, tengok benda pelik-pelik. Banyakkan iktikaf masjid. Malam, tuan-tuan, hidupkan malam. Kalau boleh, tahajud jangan tinggal setiap malam. Mangkit mengasok, mangkit tahajud. Set diri, tuan-tuan, aku nak buat sembahyang sunat tasbih. Pahala dia besar, tuan-tuan. Besar sungguh pahala tasbih. Rasulullah kata, wahai bapa daraku Abbas, sembahyanglah sunat tasbih. Kalau ada dosamu ibarat buih di laut, nescaya diampun oleh Allah Ta'ala. Kalau kamu mampu tiap-tiap malam atau tiap-tiap hari. Kalau tak mampu tiap-tiap hari Jumaat atau tiap-tiap minggu. Minggu sekali. Tak mampu juga sebulan sekali. Sunat tasbih jangan tak buat. Tak mampu juga setahun sekali, kata Nabi kat Abbas. Tak mampu juga seumur hidup sekali. Tak mampu juga tak payah langsung. Bukan payah pun, senang. Tapi sunat tasbih, tuan, tak usah buat ramai-ramai lah. Ini sembahyang sunat lebih baik kita buat seorang-seorang, lebih hadir, khusyuk dia tu. Buat ramai-ramai tu sebagai latihan je. Takkan tiap-tiap Ramadan duk berlatih.
Dah faham tak payahlah berlatih makit seorang-seorang lah. Sembahyang sunat ni lebih khusyuk tuan-tuan, seorang-seorang. Malam ni saya ambil masa 5 minit. Kita ingat balik cara-cara sembahyang sunat tasbih. Boleh? Tapi tuan-tuan kena buat. Jangan duduk boleh-boleh tak buat. Tanam azam. Mula-mula payah tuan-tuan. Berat pasal nak baca tasbih 300 kali ni. Mula-mula payah, tapi Allah kata fa inna ma'al usri yusra. Lepas payah senang, lepas payah senang. Ya tuan-tuan. Cara dia usalli sunnatat tasbihi rak'ataini lillahi ta'ala. Saja sembahyang sunat tasbih 2 rakaat kerana Allah Taala. Kalau kita sembahyang malam 2 rakaat 1 salam. Jadi 4 rakaat 2 salam. Saja sembahyang sunat tasbih 2 rakaat kerana Allah Taala, Allahu Akbar. Niat dalam hati saja sembahyang sunat tasbih kerana Allah Taala. Baca apa? Doa iftitah. Baca betul. Allahu akbaru kabira walhamdulillahi katsira sampai habis. Bukan Allahu akbar, Allahu akbaru. Roh tu hidup. Roh tak mati tu. Cuba balik tengok balik. Roh tu mati ke hidup? Bagi domah tu. Bunyi dia Allahu akbaru kabira. Baca sampai habis. Lepas tu nak baca Fatihah kan. Jangan baca Fatihah lagi. Tasbih dulu 15 kali. Tasbih dia berbunyi subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Berapa kali? 15 kali. Dia tanya pula macam mana nak baca 15 ustaz? Lah jari tu ada. Kira dengan jari ni lah. Ni jari ni 1, 3 ruas 5 jari 15. Payah terang mana. 15. Lepas tu baca Fatihah. Lepas tu baca surah. Surah apa nak baca ustaz? Bacalah surah apa pun. Asal pun turun ke bawah, jangan naik ke atas. Kalau nak baca kuliah, qul wallah, kuliah dulu baru qul wallah. Jangan baca qul wallah dulu baru kuliah. Tak maulah. Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, al-falaq dulu baru an-nas. Dia turun ke bawah. Lepas baca surah, baca tasbih lagi 10. Tadi 15, sebelum Fatihah 15, lepas surah 10. Subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar. Berapa dah? 25. Lepas tu turunlah rokok. Allahu akbar. Rabbighfirli warhamni. Macam biasa juga. Lepas tu baca tasbih 10 kali lagi. Mula-mula aja 15. Lepas tu semua 10. Masa rokok 10. Jadi berapa? 35. Sami Allahu liman hamidah. I'tidal. Tasbih lagi 10. Dan 45. Lepas tu sujud. Baca doa tasbih sujud macam biasalah. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Lepas tu tasbih lagi 10. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Jadi 55. Lepas tu duduk antara 2 sujud. Rabbighfirli sampai habis. Baca lagi 10 kali. Dah 65. Lepas tu sujud yang terakhir. Baca lagi 10. 75. Rakaat pertama 75. Mangkit terus. Allahu akbar. Terus tasbih 15 kali. Baca Fatihah, baca surah. Macam tadi juga baca 10 kali. Sampai habis. Sujud yang terakhir tu baca lagi 10. Masa tahiyat tak ada tasbih. Terus baca tahiyat. Tasbih tak ada. Rakaat pertama 75, rakaat kedua 75, ada berapa? 150. 4 rakaat 300. Itulah sunat tasbih. Mula-mula berayak hidung tu. Lama-lama apa ketagih tu. Ketagih tuan.
Ibadat ni bila kita buat konsisten, Allah campak ke hati kita, manis, lazat, sedap, kita ketagih. Macam ketagih tuan, nasi sejuk gulai perangat tau. Tahu nasi sejuk gulai perangat? Mula-mula makan geli tu, lehat rasa geli. Kena makan seminggu 2 minggu, ketagih dengan buat pasal. Try buat tuan. Mudah-mudahan tuan-tuan menjelang Ramadan ni Allah campak kita rasa ketagih sunat tasbih. Buat setiap malam. InsyaAllah minta kekuatan daripada Allah. Bayangkan di hati kalau aku mati malam ni. Azam kuat. Minta pertolongan daripada Allah. Allah permudahkan kat kita. InsyaAllah. Mudah-mudahan. Tuan-tuan buat, saya pun buat. Kita sama-sama pakat buat insyaAllah. Boleh? InsyaAllah nak. Jadi hijrah kerana kahwin kah, hijrah kerana dunia kah, fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Maka hijrahnya itu kepada apa yang dia berhijrah dengannya. Niat itu kerana apa? Niat itulah yang dia dapat. Tuan kira niat, mai kita perbetulkan niat dia kita kerana Allah Ta'ala, insya-Allah. Nilainya besar sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan barang siapa ada berpindah ni hijrah lah, kepada dunia, nescaya diperolehnya akan dia dunia tu. Kalau dia hijrah, aku dulu ni balok mengaji, aku lah rajin mengaji, aku mengaji ni aku nak cari dunia. Allah bagi dunia. Kita cita-cita nak jadi apa, buat kerja sungguh-sungguh, insya-Allah kita dapat. Mengikut apa yang kita niatkan. Kalau kerana dunia, nescaya diperolehnya akan dia dunia tu. Atau kepada perempuan, nescaya dinikahinya akan dia. Kalau kita hijrah kerana perempuan, nak menikah perempuan, dapat menikah. Tapi tak dapat Allah lah. Ikut niat kita, apa niat kita, itu yang Allah bagi kat kita. Maka adalah pindahnya, hijrahnya itu kepada yang ia berpindah kepadanya, mengikut apa yang dia niat dia. Jadi marilah tuan-tuan kita buat apa saja urusan hidup kita, urusan akhirat kita, urusan ibadat kita, perjuangan kita, meletakkan Allah di atas sekali. Ya bertaguna fadlan minallahi wa ridwana. InsyaAllah tuan-tuan, Allah balas kat kita setimpal. Betul Nabi tengok tuan-tuan. Nabi tengok dengan mata kepalanya ketika malam Nabi pergi Mi'raj. Nabi tengok sungguh-sungguh ganjaran. Ada seorang pemuda tuan-tuan, ketika Nabi melintasi Mustawa. Mustawa ni dia atas lagi daripada Sidratul Muntaha. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa. Sesungguhnya Muhammad Rasulullah SAW telah melihat Jibril pada kali yang kemudian. Kali pertama Nabi tengok Jibril di Gua Hira, rupanya yang asli. Biasanya Jibril mai jumpa Nabi, dia merupa orang manusia. Ada yang merupa sahabat-sahabat Nabi. Tapi pada di Gua Hira, Jibril datang jumpa Nabi, bentuknya rupanya yang asli. Yang kata sebelah sayap Jibril tu boleh tutup satu dunia ni. Kali kedua Nabi jumpa Jibril, tengok Jibril di Sidratul Muntaha, di langit ketujuh kata ulama. Pada malam Nabi pergi Mi'raj, Jibril iringi Nabi sampai langit ketujuh. Jibril tak boleh ubah rupa dia, tak boleh. Sampai situ dia terpaksa menjelma dalam bentuk rupa yang asli. Dia kata kat Nabi Muhammad, anta wa rabbuk, engkau dengan Tuhan engkau Muhammad, aku tak boleh lagi nak teman, naik atas lagi. Nabi kata nak tinggal aku seorang-seorang Jibril. Jibril kata kalau aku naik aku terbakar. Dia cuma boleh sampai langit ketujuh ya, naik atas terbakar. Tu hebat Nabi tuan. Jibril, hebat-hebat Jibril, penghulu malaikat langit ketujuh ya. Nabi boleh naik mustawa Hadratul Qudusi, tempat yang tertinggi
Ni kata manusia tuan-tuan, kalau dia hebat, hebat pada malaikat. Tapi kalau dia teruk pada setan. Iblis pun terkejut dengan Firaun. Iblis ni dia tak pernah mengaku dia Tuhan. Dia cuma ajak orang derhaka pada Tuhan. Mana ada iblis mengaku dia Tuhan, tapi manusia mengaku Tuhan. Ana rabbukumul a'la, kata Firaun. Sampai iblis pun terkejut. Teruk pada aku. Teruk pada aku, kata iblis, kata. Tu dah. Kemudian Nabi sampai mustawa. Katanya mustawa tu tempat tersimpannya, makna kata tersimpannya tuan-tuan sekalian. Dia kata arash, kursi semua di situ, lauhil mahfuz semua berada di mustawa. Tempat yang malaikat tak boleh sampai, siapa tak boleh sampai. Tiba-tiba Nabi melihat tuan-tuan seorang pemuda melintasi depan baginda. Terkejut Nabi, siapa ni ya Tuhan mulia, boleh sampai satu mentara ni, sampai mustawa ni. Kemudian diberitahu oleh Jibril kepada Nabi, lepas Nabi jumpa Jibril, itulah pemuda yang hatinya terpaut dengan masjid. Dia masjid tak tinggal tuan, ulang alik ke masjid, sentiasa beriktikaf, beribadat di masjid. Lidahnya sentiasa basah dengan zikrullah, dengan bacaan Quran. Dan sepanjang hidupnya tuan-tuan, dia tak pernah derhaka pada ibu dan bapa dia. Dia tak pernah kata pun kepada mak dan bapa dia. Inilah bagi saya tuan-tuan kesimpulan Isra' dan Mi'raj. Dua benda besar yang Allah Ta'ala tunjuk kat kita. Yang pertama, semayang. Allah bagi semayang kat kita. Semayang ni anugerah Allah kepada Nabi SAW ketika Nabi berada di Hadratul Qudsi. Semayang merupakan hubungan kita dengan Allah Ta'ala. Pemuda tadi merupakan hubungan manusia sama manusia, terutama ibu dan bapa dia. Yang ni yang Allah sebut dalam Quran, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Allah tak suruh kamu, melainkan Allah suruh kamu beribadat kepada dia. Ibadat yang paling hebat, semayang yang Allah anugerah pada Nabi pada malam Mi'raj. Jagalah semayang tuan-tuan, jaga elok. Kalau kita tak jaga semayang, dibimbangi tuan-tuan, hubungan kita dengan Rasulullah terputus. Selagi kita jaga semayang, insya-Allah Rasulullah akan syafaatkan kita. Kita jaga semayang, semayang jaga kita tuan-tuan. Kita jaga semayang, hafizu ala salah, maka semayang jaga kita. Di dunia semayang jaga kita daripada fahsyak dan mungkar. Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Di dunia, di akhirat semayang pertahan kita tuan-tuan, terutama dalam kubur, daripada serangan mungkar dan nakir. Tok Guru saya kata, Allah yarham Tok Guru saya kata, semayang kita ni kita buat betul-betul dia jadi ruh tuan yang membela kita. Dia jaga kita di dalam kubur. Malaikat mai belah kepala. Semayang pertahan di kepala. Semayang kata apa? Ni duk sujud siang malam bagi petang kerana takutkan hari inilah, kata semayang. Dia pintai pergi belah kaki. Semayang kita berbenteng di kaki. Yang duk berjalan pergi masjid waktu malam, waktu gelap, waktu isya, waktu subuh, kerana takutkan hari ini. Sampai tuan-tuan malaikat nak masuk tak boleh. Malaikat kata, aku diperintah oleh Tuhanku menyoal Tuhanmu. Semayang kata, boleh soal Tuhanku, tapi dengan rupa yang manis, suara yang lembut. Oh, boleh jawab lah. Suara lembut. Marabbuka, siapa Tuhan hak? Boleh jawab lah. Ni mai suara serenyang dengan cengih macam guru petiak, kita pun tak boleh nak jawab. Dirilah ibadat dengan baik. Itu yang pertama, jaga semayang, intipati Isra' Mi'raj. Yang kedua, wabil walidaini ihsana. Ibu bapa buat baiklah tuan-tuan. Jangan kata pun jangan. Allah tunjuk tuan-tuan pada malam tu kat Nabi, dia boleh sampai mustawa. Terutama apabila mak bapak kita dah tua. Kesianlah kat mereka tuan-tuan. Layan mereka macam mereka layan kita kecil dulu.
Kalau boleh basuh berak mereka macam mereka basuh berak kita. Suap mereka makan macam mereka bagi makan suap kita makan, tuan. Layan. Dia orang tua ni pengalaman saya belah mak pak saya, tuan. Dia mereka ni ndak sangat kita duduk sebelah dia. Layan dia cakap. Saya balik mengajak pukul 2 pagi. Buka-buka pintu, pak saya tak tidur lagi. Dia tahu saya masuk. Baru balik kat sini. Baru balik, pak oi. Mainlah sini kita tembak. Saya barak aku begitu. Pak saya cakap seorang saya relak. Saya tak sedar apa. Dia nak kita layan dia. Jangan kasak-kasak dengan dia. Ni dia buat bola sepak kat pak. Passing sana, passing sini. Tahu passing? Boleh tahan sikit. Ni buat bola golf. Tahu bola golf? Dia pukul-pukul masuk lubang terus. Habis nak buat apa ustaz? Bola rugby. Tengok dia orang main rugby. Dapat bola dia peluk, dia buat lari. Tuan-tuan pernah dengar tak satu cerita? Dia nak cerita, tuan-tuan. Dalam Facebook saya baca satu perbicaraan di mahkamah antara adik dengan abang menuntut hak penjagaan ibu mereka. Abang ni duduk kampung. Mak dia belah. Dia belah mak dia. Dia duduk dengan mak dia, tak pernah berpisah dengan mak dia. Dia sayang sungguh kat mak dia. Mak dia pun sayang dekat dia. Adik dia, ni cerita ni di Mesir. Adik dia duduk pekan. Duduk ulang-alik lah, duduk tengok mak. Jadi dia pujuk abang dia, mainlah, bagilah aku pula belah mak. Di pekan ni, hospital ada, doktor ada. Kan senang nak dapatkan ubat untuk mak kita ni. Abang tak bagi. Akhirnya adik, tuan-tuan, saman di mahkamah. Berlakulah perbicaraan di mahkamah. Hakim tanya, makcik abang elok. Makcik dah duduk dengan abang ke, dah duduk dengan adik? Mak dia kata, tuan hakim, yang abang pun anak saya, yang adik pun anak saya. Dua-dua saya sayang. Mak dia kata. Mak dia pun tak tahu nak buat keputusan. Nak duduk dengan abang ke duduk adik. Dua-dua dia sayang. Ni abang ni. Abang dia kata, tuan hakim, saya tak boleh pisah dengan mak saya. Saya berkecil sampailah duduk dengan mak saya. Tolonglah tuan hakim. Dia merayu kat tuan hakim. Bila tuan hakim tanya pula adik. Adik dia kata, bukan apa tuan hakim. Di tempat di kampung tu tak ada hospital. Doktor pun tak ada. Duk makan ubat ni ya, ubat biasa ni aja. Saya maulah bawa mak saya mai duduk di bandar. Tenang pergi hospital, jumpa doktor, boleh rawat kesihatan dia. Akhirnya tuan-tuan, hakim buat keputusan memberi hak penjagaan kepada si adik dengan alasan mudah mendapat layanan perubatan. Abang pengsan, tuan-tuan. Pengsan terus. Dengar hakim itu terus terkejut dan pengsan terus. Punya sayang mak dia. Tuan-tuan pernah tak dengar bercara lagu ni? Cara menuntut hak penjagaan anak ada. Hak penjagaan mak pak tak ada, tuan. Tolonglah tuan-tuan, janganlah hantar ke rumah kebajikan apa, jangan, tolonglah. Ni mak pak kita, tuan-tuan. Besar jasa depa kat kita. Depa mati tak ada dah, tuan. Habis dah. Yang kedua, apabila mak pak kita telah tiada, jangan lupa depa doa selalu untuk mereka. Hadiahkan ibadat kita, bacaan Quran kita kat depa. Kita semayang sunat apa semua, berdoa, ya Allah, aku hadiahkan pahala ni kepada mak bapak aku. Bukan makna tuan-tuan hadiah pahala tuan-tuan ke mak bapak, tuan-tuan tinggal kosong, tak ada. Tok guru saya kata buat contoh, kita cucuk pelita tu. Ni pelita, ada pelita sebiji. Kita cucuk, sini menyala, sana menyala. Cucuk pelita ketiga, duk menyala serupa tu lah. Tak ada bila kita cucuk pelita nu malap. Berdada lagu tu. Maknanya kita hadiah pahala kat mak pak kita. Pahala kita Allah tak kurang. Sikit pun Allah tak kurangkan. Jadi inilah tuan-tuan harapan kita bersama. Hasil berisra' mi'raj. Dua hubungan jaga baik-baik. Pertama hubungan dengan Allah. Kedua hubungan kita dengan masyarakat. Dan paling penting jaga hubungan dengan ibu dan bapa kita. Boleh tak no? InsyaAllah mudahan. Tak berhenti situlah. Mudah-mudahan tersambung akan datang. Ya. 8 bulan 2. Jadi sebelum saya berunduk ni tuan-tuan, rayuan sikit lah. Saya pun duk fikir macam mana pun tak tahu. Ada soalan apa?
Ya. Apa ni sumbangan surau. Ni ada permohonan daripada wakil masjid Al-Huda Kilang Lama, iaitu minta tolong lancarkan sumbangan dana untuk surau Al-Barakah Kampung Pisang, Kupang Baling yang sedang dalam proses pembinaan kerana surau yang lama telah uzur. Jadi ada tabung dia kat taman tabung ni. Ada tabung di belakang tu. Tuan-tuan pakat bubuh lah. Niat untuk mak pak kita, arwah-arwah semua boleh, insya-Allah. Nah, Allah akan gandakan. Dia panggil ni sebagai sadaqatun jariyatun, sedekah jariah. Apa makna jariah? Jar ni mengalir. Macam air sungai mengalir tu, tuan-tuan. Maknanya bila kita mati sekalipun, pahala kita bagi ni, orang hidupkan surau tu, orang buat ibadat mengaji dan sebagainya, pahala tu mengalir ke kubur-kubur kita. Di mana kita ada, dia sampai, insya-Allah. Jadi ada tabung di belakang tu, tuan-tuan tengok surau Al-Barakah Kampung Pisang, Kupang Baling. Tuan-tuan bolehlah bagi semangat, insya-Allah. Itulah saja, tuan-tuan. Malam ni mudah-mudahan sikit sebanyak diberi manfaat oleh Allah Subhanahu wa taala pada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa azabil akhirah. Allahumma la tusallit alaina bizunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Allahumma ja'al khaira ayyamina yawma nalqa wa anta radin anna waqtim bi salihati a'malana tawaffana muslimin wa alhiqna bi salihin wa aghfir lana wa liwalidaina wa li masyayikhina wa lil muslimina ajma'in. Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.